Dia ASB tu, saya tak nak sebut dia punya duit banyak mana. Sebab saya salah seorang panel jawatan kuasa khas. Banyak. Tapi bila tengok dia tak bayar zakat kat negeri Selangor, sedih sebab kita. Wilayah persekutuan dia tak bayar juga. Data tu tak ada. LHDM pun tak bayar juga. Hebat betul. Apa ilmu dia pakai ni? Ni ayat abuya apa dia pakai? Sampai tak bayar semua. Mungkin dia bayar kepada ahli keluarga dia, tapi betul tak? Masalah rumah-rumah anak yatim tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain, dan kita dapat menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan yang bertajuk Irsyadul Fatwa. InsyaAllah pada malam ini kita akan bincang tajuk yang seterusnya berkaitan tentang fiqh zakah. Dan dalam fiqh zakah itu terdapat beberapa soalan yang ditanya oleh orang awam kepada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, dan ia telah dijawab oleh Mufti, dan ia merupakan sebahagian daripada pandangan Mufti Wilayah Persekutuan pada ketika itu. Jika ada sebarang soalan, boleh WhatsApp ke nombor 010-232-6621, 010-232-6621, atau boleh terus angkat tangan untuk bertanya. Hari ini tajuk kita berkaitan tentang soalan zakat. Adakah orang bukan Muslim berhak menerima zakat? Kalau kita tengok dalam asnaf zakat, tak ada seorang pun dalam kalangan itu ada disebut sebagai non-Muslim. Tidak ada asasnya. Jadi sekarang ini boleh atau tidak? Sebelum menjawab soalan ini, suka dinyatakan bahawa perkataan zakah, iaitu yang diambil daripada perkataan ataupun ayat zakatus syai', yang bermaksud sesuatu itu bertambah dan subur. Begitu juga zakatus zar'i wa zakatut tijarah, yang bermaksud tanam-tanaman dan perniagaan subur dan bertambah. Zakat juga berarti bersih. Qad aflaha man zakkaha. Bila sebut zakat, iaitu membersihkan harta. Bila Allah sebut mengenai zakat, Allah bagi tahu dah golongan yang berhak terima zakat dalam surah Taubah ayat 60. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Asnaf zakat ni, inilah dia. Tuan-tuan tak boleh nak ubah, tambah tak boleh. Tapi nak qiyas boleh. Tapi kena tengok macam mana bentuk yang kita boleh gunakan. Sesungguhnya sedekah iaitu zakat hanya untuk orang-orang fakir. Ini pertama. Dan orang-orang miskin. So nak relatekan B40 dengan M40 kat mana kat sini? Tu boleh relate sebab fuqara lain. Fakir, miskin. Itu sebab Allah sebut fakir, miskin. Fakir satu kumpulan yang dia punya kadar kehidupan dia, contoh paling mudah, satu hari dia perlukan RM10. Tapi dia hanya dapat RM3 setelah bekerja kuat. RM8 dia terpaksa berjimat, terpaksa bersusah payah kerana tak cukup lagi RM7 nak hidup. Itu fakir. Miskin ni pula, satu hari dia perlukan RM10, dia dapat 7.
tak cukup RM3. So RM3 itu dia panggil kadar yang dikira sebagai, ni umum lah, bukan detail. Kalau detail kena rujuk lembaga zakat, pusat zakat negeri, untuk dia orang detailkan macam mana yang fakir itu dia punya kadar gaji berapa. Itu detail lagi lah. Itu boleh tanya perangkaan, boleh tanya pihak lembaga zakat dan pusat zakat negeri-negeri masing-masing. Kalau orang miskin, untuk mudah faham, RM7 dia perlu, RM10, tapi dia dapat RM7. 3 lagi dia terpaksa berjimat cermat. Dia hanya mampu makan, air dia minum air pipe. Itu dia panggil miskin. Ya, dia dah kategori lain. So kalau bertemu antara fakir dan miskin, nak dahulukan mana? Fakir dulu. Lepas tu baru pergi miskin. Kalau zakat tu banyak, kena pecah-pecahkan. Sebab dua keadaan yang berbeza. Tu sebabnya kalau kita tak reti nak bagi zakat, nak agihkan zakat, serahkan kepada orang yang pandai. Siapa dia? Kalau kita di Selangor, Pusat Pungutan Zakat Negeri Selangor, PPZ. Lembaga Zakat Selangor. PPZ itu wilayah. Pergi kat mereka, mereka yang akan bagi. Dan nak bagi zakat ni dia bukan mudah macam tuan-tuan tu ingat. Dia orang pergi semak. Dan zaman sekarang ni pula ramai pula menipu. Dia tak layak terima zakat, dia cuba ejah bagi dapat zakat. Tu sebabnya lembaga zakat kita detail. Ada orang kata Allah nak dapat zakat pun payah. Tak, dia ada cara dia. Sebab apa? Ni duit orang. Kalau disalah ertikan, diberi kepada orang yang tak betul, takut kita dah mengambil hak yang tak betul. Macam-macam. Itu sebabnya kena hati-hati. Zakat ni bukan duit kita, duit orang. Yang wajib kita tunaikan, yang kita sampaikan kepada yang berhak. Itu nombor 2. Nombor 3, para amil yang menguruskannya. Amil ni orang yang menguruskan zakat lah. Macam kita di masjid kita ni, siapa amil zakat fitrah? Amil kan? Amil zakat fitrah duduk kat depan pintu-pintu tu. Mereka layak dapat dia punya hak. Sebab nak mengurus tu dia bekerja. Ada orang kata, tak boleh ni. Mana dah kutip zakat, ambil pula dekat kita. Allah yang bagi, bukan saya bagi. Bukan lembaga zakat bagi. Bukan PPZ, Pusat Pungutan Zakat bagi. Ni Allah bagi ni. Amilina alaiha. Orang yang bekerja untuk uruskan zakat. Jadi tuan-tuan janganlah kedekut sangat. Ada sampai berkira. Awak sepatutnya tak layak dapat. Kau nak cakap apa ni, Allah suruh. Cuma cara nak pemberian itu mesti ikut kadar yang betul. Dan zakat ni kalau kat Malaysia, sebelum diagihkan, sebelum diberikan, akan dimuzakarah fatwa kan. Saya ahli majlis fatwa wilayah Persekutuan. Setiap single sen, 1 sen pun nak dikeluarkan daripada duit zakat, tak kiralah untuk apa, akan dimuzakarahkan. Dalam tu ada pakar ekonomi, dalam tu ada mufti sendiri, PhD dia dalam muamalat ekonomi Islam. Saya dalam fatwa, lepas tu ramai lagi lah. Dia ada pakar ekonomi, dia ada semua orang berpakat dan berbincang. Ada wakil daripada industri. Jadi akan tengok sama ada sesuai atau tak nak diberikan. Tu bukan semudah-mudah tu. Arahan-arahan mari tak ada. Dia mesti lembaga zakat. Mesti melalui fatwa. Kalau Selangor, mesti melalui Zakat Negeri Selangor. Kemudian diluluskan di Majlis Agama, barulah dia apply. Kalau tidak, tak boleh. Main ambil bagi gaji kat orang, tak boleh. Dia ada nilai portion yang telah ditetapkan. Orang yang bekerja layak dapat amil zakat. Para amil yang menguruskannya. Dan nak buat urusan ni bukan mudah macam yang tuan-tuan rasa. Dia akan pergi tengok, dia akan semak berapa. Kadang-kadang dia kata dia miskin. Bila pergi rumah tengok plasma TV dia lebih besar dari masjid kita. TV dia besar. TV. Lepas tu dia langgan Astro yang full punya. Kita pun tak ambil tuan-tuan. Ada orang pakai pirate je. Tengok. Itu miskin kat mana? Dia miskin untuk makan minum. Tu salah. Dan orang yang keempat, orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya. Dekat sinilah yang dibincang ulama tu. Orang mu'allaf. Mu'allaf ni baru masuk Islam. Mu'allaf ni ada 2. Pertama, yang dia ni sudah masuk Islam dan sedang lembut hatinya menerima Islam, dan dia boleh goyah silat air bulan, boleh keluar daripada Islam balik. Satu tafsiran yang lain pula, yang mana mu'allafah ni dah dekat-dekat nak masuk Islam dah. Dia dah mula-mula jinak nak masuk Islam. Jadi boleh tak kita nak bagi? Kat sini dia khilaf ulama' ni. Tu. Orang yang hatinya sedang berjinak-jinak untuk Untuk menerima Islam.
Dan yang kelima, untuk hamba-hamba yang hendak merdekakan dirinya. Ni di sini yang apa? Allah SWT merdekakan hamba ni, yang ni fatwa Selangor ni. Tuan-tuan ingat tak mantan mufti Selangor dia sebut, dia kata kumpulan Maknyah tu, Maknyah, dia nak taubat, dia nak balik kepada pangkal jalan, dia layak terima zakat ni. Tapi tu fatwa negeri Selangor. Maksudnya dia bukan dia Maknyah datang saya mau zakat, tak boleh. Dia mesti dalam usaha nak berubah, duit tak ada, dia berhenti daripada buat kerja haram tu, dia tak ada pendapatan, kita boleh bantu. Ni dipanggil golongan yang yang kita katakan sebagai hamba-hamba yang hendak memerdekakan diri dia. Walaupun dalam ayat hamba dah tak ada, tuan-tuan, mana nak cari hamba? Hamba ni dua keadaan dia boleh cari. Tu ada orang kata hamba ni pembantu rumah Indonesia. Bukan. Dia hamba ni boleh dapat daripada perang. Yang kedua dapat daripada pembelian daripada pemilik hamba. Kata ada hamba, kita boleh beli dengan dia. Berapa harga hamba? Paling murah harga Myvi. Tu hamba, tuan-tuan tengok kan, bila nak merdekakan hamba tu, harga dia mahal, tuan-tuan. Bukan senang bila kafarah memerdekakan hamba tu, dia punya nilai hamba tu bukan murah. Unta, bukan murah. Sembelih seekor unta, harga ekor unta pun dah 10,000 dah. Tu ada orang kata berjimat ketika dalam ihram kan. Unta tu bukan murah, dia barang besar, tuan-tuan. Ya. Dekat situ dibenarkan untuk bagi. Tapi siapa yang akan nilai? Nanti akan adalah orang yang akan nilai. Dia ni macam mana cara dia nak bertaubat, dan dia apa nak buat selepas ni. Dia bukan boleh makan duit zakat sampai bila-bila. Tak, dia ada tempoh dia. Ya. Dan dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang yang ni fisabilillah. Fisabilillah ni macam-macam pentafsiran. Ada yang tafsir pelajar-pelajar menuntut ilmu fisabilillah. Tapi pentafsiran yang betul, yang jelas ialah orang yang pergi perang fisabilillah boleh dapat duit zakat. Dan orang-orang musafir dalam perjalanan. Contoh haji layak tak terima zakat kat Malaysia? Haji layak tak? Tak layak kan? Tak layak. Haji pergi ke mana? Contoh haji pergi ke Mekah lah, di Mekah. Haji pergi Mekah, tiba-tiba dompet haji hilang, na'udzubillah. Duit hilang, habis semua hilang. Dah tak tahu macam mana sekarang. Haji masa tu, walaupun haji kat Malaysia tak layak terima zakat, masa tu haji dalam kesusahan. Duit hilang, keadaan dalam kelang kabut, nak sewa hotel pula mahal, nak beli kapal terbang lain pula, macam cerita. Maka saya masa tu memang layak untuk keluar zakat. Memang ada portion saya ada patut nak keluar zakat lebih kurang 3-4 ribu ataupun 5-6 ribu nak keluar. Saya boleh bagi pada haji. Saya niat ini zakat saya. Cuma haji tak boleh bawa keluar receipt lah. Untuk bayar untuk deduction dengan LHDN tak dapat sebab tak ada receipt. Tapi kalau pergi bagi dekat lembaga zakat Selangor dapatlah. Pergi PBZ dapatlah. Tapi haji kat sana siapa nak tolong? Haji, saya pun bagi 2-3 ribu. Boleh, tak ada masalah. Orang dalam keadaan susah. Dan inilah ketetapan hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Dan Allah tu maha bijaksana. Allah tak pernah menipu. Ini 8 kumpulan ni. Tolak amil jadi 7. Jadi sekarang ni kita nak cari orang ni yang payah ni. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tuan-tuan ni duk sibuk cari sendiri, kita cari ni, cari silat bagi. Silat bagi kepada orang yang bukan miskin, bukan fakir, bukan dalam golongan yang 8 ni, maka dia wajib bayar balik zakat tersebut. Habis yang dia bagi sebelum ni, rupanya dia bagi pada orang kaya, maka ia dikira sebagai sedekah ammah, sedekah umum. Tu bahaya tu. Jadi itu sebabnya zakat ni tuan-tuan bayar je. Saya walaupun saya tahu ramai orang kenal, saya bagi pada lembaga zakat. Zakat UKM saya bayar dengan lembaga zakat Selangor. Zakat ceramah-ceramah, jadi penasihat-penasihat syariah ni,
Semua tu saya akan bayar dengan lembaga, dengan PPZ, Pusat Pungutan Zakat Wilayah. Bayar. Bila kita bayar, saya dapat balik dalam lebih kurang 5-6 ribu ringgit. Dapat balik tu dipanggil wakalah. Saya boleh pergi bagi sendiri. Ya, tu saya boleh bagi lah. Saya pergi jumpa orang ni, saya bagi. Student saya kat UKM, ramai susah tuan-tuan berbuat. Jadi kalau tuan-tuan dapat wakalah, pergilah UKM. Jumpa, kita boleh bincang, bagi terus kat sana. Macam bank-bank dia bagi duit kepada universiti daripada duit wakalah. Tolong pelajar nak sambung belajar, tak cukup duit, dia orang nak sambung masters. Macam ada bank dia bagi dekat fakulti saya hampir dekat 600,000. Tapi bukan duit untuk universiti, dia bagi kepada pelajar-pelajar. Berapa orang pelajar yang layak terima zakat, dia bagi semua. Untuk sambung belajar, untuk bayar yuran dan sebagainya. Itu tanggungjawab kita bila dapat duit. Ada orang dia dapat zakat, dia bayar kata. Dia bayar zakat 25,000 contoh. Dia dapat balik 6,000. 6,000 tu dia pergi kedai beli baju, tak boleh. Ramai orang salah faham tu. Itu 25,000 kalau yang bayar 100,000. Lagi banyak. Kalau dia dapat kata dia bayar 100,000, dia dapat 25,000. 25,000 tu dia kena bayar sendiri. Dia yang kena cari, oh ni saudara saya dia susah, ambil sikit. Ambil nama, tulis IC, daftar. Jumpa ni adik ipar saya, dia susah. Ya, saya boleh bagi 1,000. Ambil 1,000. 25,000 tu wakalah. Saya kena ambil pembuktian dan bagi kepada lembaga zakat ataupun pusat zakat Selangor. So dia orang akan audit. Bukannya dapat 25,000, dia pergi ke pasar, dia pergi ke mall, IOI, beli baju anak-beranak, tak boleh. Dia pula pakai, lagi haram hukum dia. Sebab itu bukan duit zakat untuk engkau. Itu pihak zakat, dia bagi kat kita untuk kita bagi kepada anak beranak kita, pejabat kita, syarikat kita. Kan kita bila ada syarikat, macam tuan-tuan ada syarikat, anak-anak ada syarikat. Kan ada pekerja kan? Pekerja-pekerja susah, kita boleh bagi zakat kat situ. Kadang-kadang ada seorang tu dia driver seorang CEO. CEO tu bayar zakat, banyak zakat dia dapat wakalah. So kebetulan anak driver ni nak pergi sambung belajar, dia pun bagi 5,000 ringgit. Dia kata ni zakat saya. Dia dah bayar dah zakat dekat lembaga zakat bagi balik kat dia untuk jadi wakalah, untuk pergi bayarkan, untuk bayar sendiri. Itu bagus. Ini untuk orang yang minat nak bayar sendirilah. Ada orang tak nak, macam saya serahkan terus, saya tak sempat nak fikir. Cuma kalau yang dapat wakalah yang 6,000, 7,000, 8,000 tu, saya akan pergi ke UKM, saya bagilah student-student tu. Lepas tu saya ambil nama, saya catat daftar dia dalam sistem. Sebab nanti pusat zakat akan di audit. Duit yang berkeluar 6,000 ni mana pergi? Dia dah bayarkan. Ni nama-nama yang dibayar. Itu dia. Jangan main tuan-tuan, duit orang tu sama macam duit masjid, bukan duit kita. Nak keluarkan duit masjid pun kita kena tahu apa nak buat. Tapi jangan sampai kedekut sangat. Duit masjid, jangan, ini duit masjid. Pengurusi. Padahal duit tu bukan nak buat apa pun, nak tambah akaun. Ada satu masjid minta saya kutip. Dalam akaun tu tuan tahu ada berapa akaun dia? Ada lebih kurang 1.1 juta. Duit masjid. Tapi bukan kat Selangor, ni negeri lain. Duit banyak, kutip. Nak kutip lagi sebab dia nak buat apa? Dia nak pasang akaun, dia nak pasang ni. Kapet nilai dia 118,000 saja. 118 ke 180, saya lupa dah. Dia tak nak guna daripada pengurusi ni tak nak guna daripada duit kutipan tu. Duit yang ada dalam 1.1 juta tu. Saya kata kenapa tak guna? Oh sayang, dia kata. Kita nak laburkan. Kau kalau nak buat pelaburan, baik aku masuk ASB awal-awal lagi. Nah, tuan-tuan nak labur, baik tuan-tuan masuk ASB awal-awal, masuk tabung haji. Dapat hibah sikit pun tak apa, duit kita kan. Ini bila masuk tabung masjid, bukan untuk masjid. Bukan suruh AJK kembangkan, dah jadi macam apa kita ni. Oh tolong banyak, kita bangga, oh duit banyak kita. Bukan. Dia lagi banyak kutip, lagi banyak keluar. Itu bagus. Macam duit zakat. Lagi banyak kau kutip, lagi banyak kau kena keluar. Saya ahli majlis agama Islam wilayah. Bila mesyuarat, kami tak nak dengar berapa kau kutip. Kami nak tahu berapa kau keluarkan. Ke mana kau keluar. Kalau katakan kutip 1 bilion,
Habis pun mesti 1 bilion. Tapi baru ni masa bentang saya puas hati. Semua ahli madis puas hati sebab kutip 1 bilion, keluar 1.1 bilion. Puas hati lah, ada lebih. Keluar lagi banyak daripada kutip. Tu sekarang ni kita nak kutip lagi banyak. Sebab penggunaan 1.1 bilion. Macam itulah lebih kurang nak bagi tahu. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Duit orang. Tapi duit masjid, gunalah. Macam tuan-tuan. Nak pasang aircon. Pasang lah. Duit aja kan. Duit ada. Orang bagi tu duit untuk kegunaan masjid. Imaratul masajid. Cuma ada yang lebih jelas lagi. Dibuat macam mana tau? Saya pergi dekat masjid Bandar Instek. Bandar Instek ni masjid itu dibuat oleh Tabung Haji Development. Bagus masjid tu. Dia masjid yang paling aktif dan paling imarah. Yang dia punya accountability dia dahsyat. Dia buat dia ada 3 tabung. Macam tuan-tuan nak masuk tabung, ada 3 tabung. Masjid kita ada tabung, berapa tabung? Berapa je? Tabung bergerak tak jadi. Dia kena ada tabung jangan bergerak. Dia tabung tu, satu lah tabung kan. Tabung tu tabung apa? Umum lah. Maksudnya tabung infak lah saja. Dia buat macam bagus lah. Dia ada tabung pertama, wakaf untuk masjid. Wakaf masjid tu dia takkan guna untuk makan, minum, AJK, makan jemaah. Tak ada. Sebab itu wakaf. So dia akan buat apa? Untuk kapet. Kalau kapet rosak, dia akan guna duit tu, simpan. Simpan dia akan fix deposit lah. Jangan simpan dalam bawah bantal. Tak boleh. Dia kena simpan benda yang boleh datangkan duit. So, dia simpan duit tu. Katakan aircon rosak, pakailah duit tu. Kan? Servis aircon, pakailah duit tu. Sebab ia merupakan penggunaan yang bersifat kekal. Apa nama, nak tambah awning. Buatlah, pakai duit tu. Penuh tuan-tuan. Nombor 2, dia panggil infak mutlaqah. Dia panggil tabung yang kedua, tampung infak. Masuklah banyak mana tabung tu. Bubuh lah orang nak bubuh. Bubuh infak pun tak kisah. Yang wakaf dia kena niat. Dia kata ni wakaf. Wakaf tu pulang lah. Masjid nak buat apa. Yang penting untuk masjid. Dia tak boleh nak pergi buat. Tiba-tiba buat awning parking rumah pengerusi. Tak boleh. Dia mesti untuk masjid. Yang kedua, infak umum. Kalau infak umum ni, katakan tiba-tiba AJK nak buat apa? Dia nak buat apa nak buat Apa? Buat program. Boleh pakai duit tu. Buat program untuk pelajar, untuk anak-anak OKU. Boleh. Ini kita gunalah sikit tabung infak ni untuk kita buat program untuk anak-anak OKU. Program apa? Kita buat bacaan Al-Quran, pertandingan bacaan Al-Quran untuk anak-anak OKU kita. Boleh kita luluskan, tak ada masalah selagi mana benda tu bagus. Untuk imarahkan masjid ni boleh, tak ada masalah. Ya, dibenarkan. Tapi kena berpadalah, jangan semua duit pakai kat situ. Dia kena pandai-pandai. Lepas tu kalau nak buat makan pagi-pagi kata contoh. Buat makan, boleh pakai duit infak tu. Alah, kita bagi makan kat orang. Orang pun iyalah, dia dah tadi dia dah balun 2 bungkus nasi lemak. Takkanlah kau tak infak satu pun. Teruk sangat sampai makan nasi lemak 2 bungkus, tarik 3 cawan, balik macam tu je. Kau pergi kedai mamak pun kena bayar. Jadi basuhlah duit. Ini yang orang Singapura buat. Singapura ni tuan-tuan, satu negara yang mana umat Islam dalam dia survive. Masjid dia ada pengurusan tuan-tuan. Dia tak macam kita. Macam tuan-tuan, jadi AJK masjid dekat surau kita ni, dekat masjid kita, ada dapat gaji tak? Ada tak? Ada gaji? Masjid ni ada tak tuan? Hebat. Bagus lah. Mana-mana hebat lah. Selalu masjid saya pergi semua lillahi ta'ala. Dapat apa? Allah dan Rasul dapat. Okey lah. Sebab memang tidak ada peruntukan pun guna duit tu. Kalau masjid ni boleh buat, hebat lah. Dia dah jadi macam Singapura. Singapura, pengurusi dia, timbalan pengurusi, semua AJK termasuk Imam Bilal, gaji. Gaji ikut kelayakan. Kalau dia BA lah dia. Singapura pakai dolar tau. Imam dia sana tu gaji cikgu sini. Tu dia punya level, sebab dia orang pandai cari duit. Macam Sarawak pun sama juga, dia pandai cari duit. Masjid-masjid dia ada pengurusan. Sebab majlis agama dia sangat aktif. Dia buat program. Bayangkan Singapura ni masjid dia macam ni.
memang cantik lah macam mana. Lepas tu dekat belakang tu dia ada satu kawasan untuk mainan budak-budak. Dia bilik tertutup, aircon, selamat, semua tebal. Ni kapet tebal, ada orang jaga seorang. Kalau mak bapak datang, atuk nenek datang bawa cucu, dia letaknya dalam tu. Jangan risaulah, anak takkan keluar kalau bapak tak datang ambil. Dia akan bagi satu kupon ke apa benda, pegang tu, masuk, tunjuk ni. Nanti anak dia keluar lah, cucu dia keluar lah. Dia akan ambil lah cucu dia tu. Dia takkan bertukar cucu dia. Jangan risau, sebab kita ni risau sebab kita tak tahu siapa yang jaga. Lepas kat belakang, tambah-tambah masjid tu pula ada kolam ikan. Budak tu jadi ikan lagi. Hak tu tak digalakkan buat akuarium ataupun kolam ikan ni tak sesuai. Masjid ni kalau tak ada orang jaga, sebab budak terjun, mati budak. Tak boleh, tak sesuai. Nak buat mainan budak-budak, tutup aircon semua lengkap, selamatkan dia lah. Budak tu masuk, bila pergi ambil, dia tak wajibkan masuk letak seorang budak RM10, tak ada. $10 tak ada. Dia orang sendiri ada responsibility. Keluar ambil apa, letak dalam tabung. Dia memang akan letak. Oh, luar biasa perangai dia orang. Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka minority. Dia orang minority. Dia nak cari duit, nak buat masjid, satu sen pun tak, Jabatan Agama, Majlis Agama tak bantu. Satu sen pun takkan bantu. Kau pandai-pandailah fikir. Dulu kita orang, salah seorang daripada pencari dana dia orang. Dia panggil pergi ceramah. Bila kami datang bagi ceramah, penuh tuan-tuan. Bila penuh, dia orang buka tabung. Tabung tu orang bagi nak buat masjid. Jadi ada masa tu Masjid Ansar, lebih kurang 14 juta USD. Setahun dia kutip dapat dah. Full 14 juta USD buat dekat bandar Singapura tu. Jadi nak bagi tahu dia orang ni dia terbuka. Tapi dia pandai macam mana nak gunakan duit tu. Itu infak. Yang ketiga, dia ada satu tabung khairat kematian. Khairat kematian dia ni, siapa saja mati akan diuruskan oleh pihak masjid. Itu yang paling laju. Tu saya terkejut tu, pengurusi beritahu, dia kata, Ustaz, dulu kita pakai takaful ejen ni, sekarang tak pakai lah, kita buat sendiri Ustaz. Lah, lagi ramai lagi ramai kita uruskan orang mati, lagi banyak duit dia masuk. Lagi banyak, bertambah-tambah duit. Sampai kan kami kata terlalu banyak, matinya kurang. Bukan dia harap mati dah. Mati tu tak ramai, tapi yang duit tu masuk banyak. Tak salah. Tu bagus tu dia bagi takaful. Ni kita berkira tu tuan. Nak bagi sekarang, bagi. Kita bukan nak mati lagi. Tu khairat kematian kena bagi. Khairat kematian ni dia akan urus sebab nak jenazah, kubur, tu kena. Baik. Bila sebut tentang bukan Islam terima zakat tadi, Dr. Yusuf Qaradawi kata apa? Menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan golongan mu'allaf ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka terhadap kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan mendorong kaum muslimin daripada pihak musuh. Kedudukan mu'allaf sebagai salah satu asnaf zakat menunjukkan bahawa zakat pada pandangan Islam bukan sekadar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan semata-mata dan bukan juga sebagai ibadah yang dilakukan secara peribadi. Ia merupakan tugas pemerintah atau pihak yang berwajib untuk menurunkan zakat. Terutama dalam permasalahan agihan zakat kepada golongan mu'allaf yang sukar diselesaikan secara perseorangan. Pemerintah atau pihak berwajib mempunyai kemampuan untuk menentukan status keperluan golongan mu'allaf ini. Pemerintah juga boleh menetapkan kriteria mereka yang layak menerima zakat serta memastikan agihan zakat kepada golongan ini sesuai dengan kemaslahatan Islam dan keperluan muslimin. Kelompok mu'allaf telah bagi kepada dua golongan, sama ada muslim maupun bukan muslim, seperti berikut. Ni tuan-tuan kena faham ni agar tuan-tuan tak salah faham. Yang disebut mu'allaf tu. Pertama, golongan yang diharapkan akan menganuti Islam atau kaum dan keluarganya menganuti Islam, seperti mana Safwan bin Umayyah yang kemudiannya ternyata menjadi muslim yang baik. Maknanya kita boleh bagi kepada non-muslim itu, tapi bukan kita yang bagi, mesti melalui pemerintah. Maknanya mufti akan fatwakan boleh, baru dia akan keluarkan. Tu bukan mudah-mudah kita tiba-tiba pergi jumpa seng ambillah ni zakat saya. Tak boleh. Dia mesti diberi kepada pusat pungutan zakat atau lembaga zakat Selangor
lembaga zakat Selangor yang akan agihkan jika terdapat fatwa. Tengok kat situ. Kalau fatwa kata tak boleh dah, untuk tahun ni kita kena fokus pada orang Islam saja. Dan juga orang mualaf yang baru masuk Islam. Itu saja. Yang bukan Islam tak boleh masuk. Maka kena ikut fatwa tu. Dia kena serah pada pemimpin. Bukan kita yang buat keputusan. Saya tiba-tiba nak pergi jumpa anak orang bukan Islam, belajar kat UKM, ambillah ni zakat saya. Tak boleh. Itu dipanggil sedekah. Saya kena bagi melalui lembaga zakat Selangor. Lembaga zakat Selangor yang kena bagi kat dia. Dan dia kena ikut prosedur-prosedur dia. Antaranya, dia nak masuk Islam lah. Dia nak kenal Islam. Yang kedua, golongan mu'alaf ni juga, golongan yang dibimbangi kejahatannya. Mereka tergolong sebagai asnaf zakat agar dapat dicegah kejahatannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bahawa ada satu kaum yang datang kepada Nabi SAW apabila mereka diberi bahagian daripada sedekah zakat, mereka memuji Islam dengan menyatakan, inilah agama yang baik. Tetapi apabila mereka tidak diberi, mereka mencela pula Nabi SAW. Ini satu kumpulan. Golongan ni Nabi bagi zakat. Sebab dia orang ni, dia mengharapkan zakat. Macam tuan-tuan, orang asli. Orang asli Orang asli ni dia unik sikit. JAKIM, Jabatan Agama Islam, selalu pergi berdakwah dekat dalam tempat orang asli. Dekat UKM pun ada pakar-pakar orang asli. Dia kaji tentang orang asli. Dakwah orang asli ni dia bukan mudah. Dia kena teknik tersendiri lah tuan-tuan. Sebab manusia. Kadang-kadang JAKIM hantar makanan apa kan. Dia sayang. Mengucap 2 kalimah syahadah. Balik JAKIM, balik ni Jabatan Agama Islam, dah tak ada orang, dan tak ada agama terus. Masuk orang Kristian, dan jadi Kristian pula. Dia macam tu. Tu sebab sekarang ni, kerajaan dia jagalah geng-geng orang asli ni. Dia cuba jadi kelompok orang asli. Ada wakil rakyat orang asli. Agar mereka pantau lah. Dan wakil rakyat orang asli tu orang Islam lah. Macam timbalan speaker parlimen tu kan, orang asli punya ni. YB. Dia jaga tu lah. Baru ni saya pergi ke Janda Baik. Dia orang memang sayang betul ni. Sebab dia orang asli betul. So dia orang akan ikut arahan ketua dia. Dia orang asli ni tak ikut arahan kita. Marilah ustaz macam mana hebat pun, dia tak layan kita. Dia mesti ustaz orang asli juga. Baru jalan. Gitu. Jadi boleh tak bagi zakat kat dia? Boleh. Sebab dia orang ni dalam proses nak memperbaiki diri. Yang ketiga, golongan yang baru masuk Islam. Ini baru masuk Islam, ini biasalah. Mereka diberi peruntukan zakat agar bertambah mantap keyakinan mereka terhadap Islam. Dr. Yusuf Al-Qardawi menegaskan peruntukan ini disediakan kerana setiap mu'alaf telah meninggalkan agamanya yang terdahulu serta mengorbankan apa yang ada pada mereka. Ada orang bukan Islam, dia masuk Islam je, dia punya harta kena sekat daripada keluarga. Ada yang saya kenal, dia kedai tayar ni dekat Masjid Hasanah ni. Namanya Adam. Dia masuk Islam. Nasib baik Haji Lan tu ambil dia kerja. Masa dia kena buang kerja, masa dia masuk Islam tu, bapak dia buang dia. Kereta yang bapak dia bagi ambil balik, dia habis pendapatan. Dia kerja dengan Haji Lan daripada gaji kecil sampai gaji besar. Sekarang ni jadi bos dekat kedai tayar tu. Dia lah yang jaga kereta-kereta ustaz-ustaz apa ni. Dia baru ni Ustaz Abdullah Khairi kereta dia rosak kan. Dia lah pergi tolong angkat, uruskan. Dan dia orang Cina kan. Harga lain. Harga. Sebab orang Cina jual dengan Cina, harga lagi murah. Dia tak sama. Macam kita orang Melayu dapat murah. Cina, orang Cina, dia dapat lagi murah. Kalau orang Melayu boleh cakap Cina, lagi murah. Contoh, isteri Datuk Padishah, Timbalan Mufti Wilayah, Mufti Pahang. Isteri dia fasih bahasa Cina sebab sekolah Cina. Dia kalau beli barang, harga lagi rendah daripada orang kita beli. Sebab dia boleh cakap Cina. Bangga dia orang. You boleh cakap Cina? Memang. Anak-anak dia pula cakap Cina. Tu istimewa sikit lah. Biasalah, ada keistimewaan. Kan? Mesti dia akan suka. Macam contoh, kita sama-sama orang Arab boleh cakap Melayu dalam fasih. Kita happy lah. Kita pun bagi harga baiknya. Macam saya pergi Arab. Saya beli dengan orang biasa beli, tak sama.
Orang cakap orang putih beli, confirm harga lagi mahal. Saya pergi beli, harga separuh jadi. Sebab sama-sama duduk Arab, dia nak tipu saya. Sebelum dia tipu saya tipu dia dulu. Jadi tak sempat. Jadi saling kencing-mengencing antara each other. Jadi dia tak boleh lawan. Dah dia bagi murah punya harga. Dia tak boleh tipu punya. Sebab kita dah biasa perangai dia. Ini jangan nyambu. Ni barang ni bukan begini harga. Dia tahu, hantar Arabi Izan. Kamu orang Arab punya. Khalas, ambil harga ni. Dia bagi harga lain. Saya beli baju kulit dekat Morocco. Banyak pergi overseas, jadi pakai baju kulit yang senang. Satu baju kulit pun jalan. Tapi kalau pergi tempat yang terlalu bawah, tu tak boleh, tak cukup lah. Saya beli baju kulit dekat Morocco tu, harga dia saya dapat dalam RM300. Dekat Malaysia, kalau beli dekat dekat butik-butik tu, harga yang baju yang sama, kualiti kulit yang sama, harga dia RM4,900 paling murah. Lepas less 20%. Sebelum less RM7,000 boleh sampai. Tak percaya pergilah tengok dekat butik Belly, Gucci apa semua. Itu dia yang jual kulit itu ke tempat-tempat tu lah. Mau apa nak pergi situ? Saya pun pergi Morocco. Kulit kat situ sebab sana pun buat kat sana. Saya pergi dapat RM300. Kawan saya ni dia pergi baru ni. Tapi dia tak boleh cakap Arab sangat. Dia pesyarah lah, tapi dia tak boleh cakap Arab sangat. So dia cakap bahasa orang putih. Dia kata paling murah dia dapat RM750. Puas minta lah. Dia kata ni paling murah dia dapat. Saya kata sahih lah tu. Lepas tu saya pun telefon student yang saya kenal. Kau tolong bawa ni pensyarah ni pergi beli barang. Pergi kulit ya. Budak ni boleh cakap Arab. Dia belajar PhD sana. Dia pun pergi. Pergi elok betul. Kedai yang sama, orang yang sama. Dia sembang. Daripada 750, dia dapat 350. Beza kan? Tapi aku murah lagi sebab aku dapat 300. Tapi okey lah sebab dapat 350 daripada 750. Tu beza. Itu standard lah tu. Ini bukan resist, ini biasa. Dia proses biasa bila kita berada di luar negara. Tapi kita dalam negara berbilang kaum. So standard lah kan. Yang keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat Muslim yang status sosialnya dihormati kelompok bukan Muslim. Mereka mempunyai kedudukan istimewa pada pandangan masyarakat bukan Muslim, dan bantuan kepada tokoh-tokoh seperti ini mendorong teman-teman mereka yang bukan Muslim memberi pertimbangan untuk memeluk agama Islam. Ini menarik. Maknanya zakat tu boleh bagi kepada tokoh-tokoh masyarakat Muslim yang status sosialnya dihormati oleh bukan Islam. Bagi duit zakat kat dia akan uruskan. Dia jumpa, dia bagi, orang tu akan minat kepada Islam. Dia kata kita sokong. Okey. Tapi susah tu kan. Dakwah ni dia tak sama. Tuan-tuan kalau tak ada isi, tak usah nak pergi dakwah. Berdakwah ni dia kena ada isi. Sebab orang bukan Islam ni soalan dia lebih padu daripada soalan-soalan orang jemaah masjid. Soalan jemaah masjid ni jaranglah jumpa padu. Dia kadang-kadang saja tanya soalannya. Orang bukan Islam, dia tanya soalan, dia nak tahu betul-betul, ikhlas nak tanya. So dia tanya soalan, kadang-kadang dia ada kait dengan sains, dia ada kait dengan sejarah. Jadi itu sebabnya benda-benda macam ni yang kita kena faham, dan kita kena ada ilmu. Itu sebabnya tuan-tuan bila belajar, bukan untuk tuan-tuan, tapi untuk tuan-tuan sampaikan kepada orang yang tuan-tuan kenal, sama ada orang Islam atau orang bukan Islam. Ni pemimpin yang masyarakat ni pun berhak dapat zakat. Menarik. Ya. Okey, kita bagi laluan azan, lepas tu kita sambung sikit lagi. Ada 3 lagi kriteria dia.
Tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung sikit lagi. Yang kelima, Makkah yang mendapat pembahagian harta ghanimah selepas peperangan Hunain, mereka merupakan penduduk Makkah yang dibebaskan yang telah memeluk Islam. Antara mereka yang ada yang munafik dan ada juga yang imannya masih lemah. Ternyata kesan daripada pemberian itu, sebahagian besar daripada mereka kemudian yang menjadi kuat dan baik Islam. Masa Nabi masuk Mekah, pembukaan kota Mekah tu, ramai munafik. Biasalah, dia baru masuk Islam, dia tak percaya pada Nabi, tapi dia ada tunjuk dia yang Islam, dia agar tak kena tangkap, tak kena bunuh. Akhirnya dia pun diberikan zakat, diberikan duit, maka akhirnya mereka ini menjadi orang yang kuat Islam. Yang keenam, kaum muslimin yang tinggal bersempadan dengan negara musuh, mereka diberikan bahagian zakat dengan harapan agar dapat mempertahankan diri dari sebuah musuh. Ini pun untuk golongan yang duduk dekat keliling musuh. Contoh di Palestin kan, di Gaza tu, mereka layak untuk terima zakat. Orang Islam kita yang di Gaza layak terima zakat. So tuan-tuan nak bagi zakat, wakalah tu dibenarkan, tidak masalah. Ya. Ramai orang bagi zakat kat sana. Cuma NGO ni lah pula buat masalah. Kan? Kalau sampai betul, alhamdulillah. Kalau ambil 20% tu, na'udzubillah. Tu yang dulu saya pun aktif bagi kat NGO, tapi bila jadi kes-kes ni tak berapa nak sedap lah. Saya pun risau juga. Jadi itu sebabnya NGO pun dia kena ada, orang kata apa, pakar undang-undang, pakar syariah yang duduk jaga dia orang ni. Sebab pelaburan memanglah betul dia nak guna, nak bayar staff tu kena ada duit. So dia guna duit pelaburan tu dia ambil, dia labur-labur tu ke mana dia labur kan. Tu kenalah ada nasihat daripada undang-undang. Kalau tidak susah kan. Yang terakhir, Muslim yang berpengaruh diperlukan dalam proses pungutan zakat daripada kalangan mereka yang mengingkari pembayaran zakat. Dengan memanfaatkan pengaruh seumpama ini, peperangan terhadap golongan yang ingkar terhadap zakat mungkin dapat dihindarkan. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan, menunjukkan bahawa semua kelompok yang disebut tadi, ada 7 kelompok, mereka itu dikategorikan sebagai mu'allaf. Jadi ia balik kepada fatwa, balik kepada apa yang dijelaskan oleh mufti negeri. Wallahu alam. Baik, ada soalan? Kalau untuk duit yang tak patuh syariah, tak patuh syariah ni maksudnya duit daripada sumber haram, sumber penjualan vape, sumber penjualan rokok. Kalau ada jual rokok kan, dia ada kedai Petronas dia tu, Petronas tu nak keluar zakat, dia kena keluarkan keuntungan rokok tu kena asingkan, dia tak boleh zakat kan.
duit untung daripada Petronas, duit untung daripada kedai mamak. Baru ni saya tegur ada mamak mamak dia kuat. Mamak ni satu benda, dia kalau bab zakat memang dia tak cakap banyak, dia akan bayar. Baru ni ada seorang toke mamak, dia punya untung besar tuan-tuan. Saya terkejut, sehari dia boleh banyak tu dapat. Dia 24 jam kan, 24 jam memang banyak. Jadi apa yang berlaku, dekat kedai mamak ni ada jual rokok. Jadi dia nak bayar zakat. Saya kata untung banyak sekian, akhir tahun banyak sekian. Ni kat akhir tahun kan, diorang nak kira dah zakat ni. Orang Melayu dia kira nak adjust dengan akaun agar rugi lah. Nak menipu tak habis-habis. Mamak tak, dia akan adjust, dia akan kira dah semua. Banyak sekian harga dia. Saya kata ni bayar zakat ni total daripada daripada untung. Okey, bagus. Rokok masuk tak? Masuk dah. Dia kata rokok besar tau. Tak boleh. Rokok ni difatwakan haram, maka tak boleh jual. Sumber daripada pendapatan daripada sumber jual rokok itu tak boleh dizakatkan. Negeri Selangor tak terima. Vape pun tak terima. Jadi kena keluarkan. Dia pun keluarkan. Dia bayar zakat banyak sekian. So ada nilai banyak juga daripada keuntungan rokok ni. Jadi dia kata, ustaz nak buat macam mana? Saya kata pergi ke Baitul Mal, Majlis Agama Islam. Dia ada tabung untuk tabung duit-duit yang tidak patuh syariah. Semua duit-duit haram tu masuk ke situ. Dan duit haram ni kalau ikutkan kitab fiqh, kena buat tempat, buat jamban je lah. Tapi takkanlah semua buat jamban. Penuh jamban kat Malaysia ni. Jadi macam mana nak buat? Dia ada kaedah-kaedah dia yang telah ditentukan oleh fatwa. Nak buat apa? Nak buat jalan raya, nak baiki pagar masjid ke, pagar sekolah ke, itu dibenarkan. Jadi kat situ kita boleh gunakan duit yang tidak patuh syariah tu tadi. Di wilayah persekutuan pun ada, di negeri Sembilan pun ada. So tidak ada isu kat situ. Kalau sekarang ni Selangor, wilayah persekutuan, wakaf daripada non-Muslim pun kita terima. Terima. Tapi kita yang urus. Dan kita tidak ada ROI, Return of Investment. Tak ada. Dia bayar wakaf kita, dia bagi 100,000 untuk baiki masjid. Tak? Lepas tu boleh tak kita nak lepas ni kita guna pula 100,000 tu untuk baiki kuil? Tak boleh. Tak ada. Tapi Selangor, rupanya Majlis Agama Islam Selangor ni, dia bila dia buat untuk potongan wakaf ni, orang non-Muslim ramai potong gaji bulan-bulan. Sebab dia kata apa? Dia kata dialysis, mesin dialysis yang kita beli daripada duit wakaf tu dimanfaatkan oleh orang Islam dan bukan Islam juga. Jadi dia kata dia tengok mak bapak dia dapat manfaat daripada tu, kami potong gaji juga. Waktu macam terkesan lah saya bila dia sebut itu. Saya kata Masya Allah, orang bukan Islam pun potong gaji. Kita, adakah kita begitu? Tu sama-sama lah kita fikirkan. Sekarang orang tak tahu cara okey lah. Macam kami di UKM, asal dulu zakat kutip tak banyak. Sebab ramai yang tak tahu, ingatkan kita potong LHDN kan, potong bulan-bulan banyak. Lepas tu bila kita buat pemotongan secara berkala tu, setiap orang tengok gaji masing-masing, akhirnya Alhamdulillah dapat dekat-dekat 13 juta zakat. Wakil kita bayarkan Selangor, tapi Selangor bagi balik, masuk kita guna untuk universiti. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan puan, jadi kita guna. Tapi memang habis lah duit tu. Student memang minta macam-macam. Susah student tu punya tuan-tuan. Sebab tuan-tuan janganlah mengharap zakat kita tu boleh bagi semua orang Malaysia. Tak cukup. Memang tak cukup. Jadi memang kita kena cari lagi. Ramai sebenarnya yang tak bayar zakat. Cuma kita tengah fikir macam mana nak tarik dia orang tu bayar zakat. Ada kata dia bayar sendiri. Betul ke bayar sendiri? GISB tu, saya tak nak sebut dia punya duit banyak mana. Sebab saya salah seorang panel jawatan kuasa khas. Banyak. Tapi bila tengok dia tak bayar zakat kat negeri Selangor, sedih sebab kita. Wilayah persekutuan dia tak bayar juga. Data tu tak ada. LHDN pun tak bayar juga. Hebat betul. Apa ilmu dia pakai ni?
ni ayat abuya apa dia pakai sampai tak bayar semua. Mungkin dia bayar kepada ahli keluarga dia, tapi betul tak? Masalah rumah-rumah anak yatim tu, ada seorang isteri pemimpin besar. Dia bagi tiap-tiap bulan. Sebab rumah tu dikatakan sebagai rumah anak yatim. Rupanya dalam rumah tu, katakan ada 50 orang, 5 orang je anak yatim. 45 orang adalah anak-anak ahli GISB. Yang mereka ini dah keluar ke mana-mana, anak dia kahwin 4. Oh tu best tu. Tapi anak tak payah fikir. Sebab anak akan dijaga oleh inilah. Oleh rumah-rumah, nak kata rumah anak yatim benda, rumah kebajikan lah mudah cerita. Sebab dalam tu 45 orang bapa ada tapi tak tahu kat mana. Lepas tu tadi tanya budak tu, ada seorang, bapa datang tak? Pernah lah datang. Ingat tak muka bapa? Tak ingat. Macam mana ni? Aduh, itu kan kesian budak-budak ni. Maiz tengah bagi dia orang. Budak-budak ni kan dia ada kopiah dia kan. Kopiah dia kalau kita cabut tu, janganlah, nangis dia. Kopiah tu tak boleh cabut tu, kopiah tu. Dia kena pakai kopiah tu. Ada seorang dia kata dia bagi, pakai kopiah ni, putih cantik. Tak nak kopiah tu juga. Dia ada lambang dia tu. Tu benda-benda yang kita kena ni lah kan, kena kesian lah budak-budak kan. Tapi alhamdulillah budak-budak ni bila dah diberikan kaunseling, duduk dengan orang-orang yang tolong didik, happy dia orang, happy. Yang tua-tua tu wallahualam, doakanlah dia orang dapat hidayah. Ini kali kita tak nak lah ada lagi lah. Dulu Arqam, lepas tu Rafaqa, lepas tu GISB. Lepas ni kita nak potong tu. Memang tak ada lah. Tak ada dah keturunan dia lepas ni. Ini yang sedang diusahakan oleh Yang Berhormat Menteri dan juga semua madin-madin agama negeri-negeri yang terlibat. Nak fikir macam mana lepas ni tak ada lagi. Maksudnya GISB lepas ni keluar pula jenama lain pula. Letih kita. Cuma kita kena mainkan peranan. Semua orang kena mainkan peranan. Kita tak marah dia punya bisnes. Model bisnes kita tak salah. Ramai dia yang lepas baru ni orang tanya saya kan. Kata, Ustaz, halal tak saya makan dia punya kedai? Dia punya kedai. Dia punya restoran. Boleh saya pergi kat Labuan. Memang bawah Jabatan Mufti tu memang pas restoran Ikhwan. Memang ramai orang makan. Roti canai dia power. Sedap betul. Dan dia pemurah. Kalau bubuh kuah tu dia tak kedeku. Kuah tu betul-betul kari. Bukannya macam kari. Beza tu. Ini kuah kat Allah kedekut lah. Baru ni saya pergi makan roti canai. Celup roti canai, keluar roti canai balik. Itu tanda-tanda tak bagus tu. Dia yang bagus tu, celup, angkat roti canai tu. Gitu. Lapar aku. Kari tu mesti melekat. Ini cari Allah. Kenapa dia macam ni? Tak bagus. Cerai. Itu tanda yang bagus. Kalau mamak makan, muntah mamak tu. Dia kena belajar dengan mamak macam mana cara buat kari. Tuan-tuan bayangkan, dia orang tak ramai. Kita suka sebab cara dia buat tu memang Muslim, orang Muslim punya bisnes. Kita tolong. Tapi bila menyalahi undang-undang, itu kita angkat tangan. Akidah memang kita punya part. Tapi kalau salah undang-undang, dia ambil pekerja tak bayar gaji. Itu salah. Kan? Itu akta buruh pula. Yang kedua, budak-budak bawah umur. Budak-budak bawah umur tak boleh ambil kerja tau. Tak boleh. Ni dia, budak-budak tu kerja semua. Sudah. Tu salah dah kedua. Dan nombor 3, ialah dia punya konsep, sistem dia, banyaklah benda. Kita doakanlah yang baik-baik tuan-tuan. Tuan-tuan juga jangan putus asa lah. Dia ajaran sesat ni akan sampai bila-bila kan ada. Jadi tuan-tuan perempuan kena aktifkanlah masjid dan surau. Kuliah-kuliah ni untuk hindari ajaran sesat lah. Itu sebab kita belajar. Saya yang dah ada PhD pun masih belajar lagi. Ni baru dapat datang buku baru, beli dekat Jordan. Dia orang hantar sebiji. Baca. Suka saya dapat buku sebiji kan. Tapi sebab apa? Sebab kita nak kena belajar. Sentiasa kena ada benda baru. Kalau kita malas tuan-tuan, tu dia mudah kena dengan ajaran sesat tu. Wallahualam. Baik, ada soalan? Tak ada? Oh, bagus tak ada soalan. Sinilah orang yang paling bijak sekali tuan-tuan. Senang, tak ada soalan. Tapi kalau tak ada soalan, payah. Haji tu tak ada haji tu.
Mana dia? Tak mari dia hari ni? Oh, dia tak mari. Dia soalan luar kotak tu soalan dia tu. Tapi bagus dia bila dia tanya soalan, dia menyebabkan kita berfikir. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib ad-da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu